Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, untuk kelas akhlak pada hari ini kita akan tengok akibat tidak menepati janji. Pada kelas minggu yang lepas, kita sudah pun belajar tentang fadilat menepati janji, iaitu apakah kebaikan yang kita dapat kalau kita menepati janji. Jadi pada hari ini kita akan tengok pula tentang akibat tidak menepati janji, iaitu pada muka surat 29. Ada berapa akibat tidak menepati janji? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sila buka muka surat 29. Muka surat 29 buku teks. Kita akan tengok 6 kita akan tengok 6 akibat tidak menepati janji. Akibat tu apa? Akibat itu adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tak baik yang kita dapat kalau kita melakukan perkara yang tak elok. Contoh, dalam tajuk ini kita tidak menepati janji. Kita seorang yang tak menepati janji, apakah akibat dia? Baik, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Allah benci? Kenapa Rasulullah benci? Kerana tidak menepati janji merupakan satu perkara yang berdosa. Siapa-siapa tidak menepati janji maka dia berdosa. Maka Allah benci orang yang buat dosa. Rasulullah benci orang yang buat dosa. Termasuklah tidak menepati janji. Baik. Yang kedua, tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Ibu bapa, kawan-kawan dan juga guru-guru tidak suka orang yang tidak menepati janji. Contoh, ustaz kata esok hantar kerja sekolah. Dia kata, ya ustaz, esok saya hantar. Tengok-tengok dia tak hantar kerja sekolah. Tengok-tengok dia tak buat pun kerja sekolah. Maka dia orang yang tak menepati janji. Dia dah berjanji nak bawa buku. Dia dah berjanji nak hantar kerja sekolah. Tapi tak pun dia buat apa yang dia kata. Sebab itu guru-guru tak suka anak murid macam ni. Ibu bapa tak suka dapat anak macam tu. Dan kawan-kawan pun sudah tentu tidak suka kepada kawan-kawan yang tidak menepati janji. Macam kamulah. Kamu suka tak dapat kawan yang tak menepati janji? Dia berjanji nak bayar balik duit. Hari tu dia pinjam, hari tu dia hutang. Dia kata, okey esok aku bayar. Tengok-tengok esok tak bayar pun. Kamu suka tak dapat kawan macam ni? Sudah tentu kamu tidak akan suka. Kawan-kawan kata esok jom kita jumpa dekat taman. Tengok-tengok tak ada pun. Tak pun, dia pergi tempat lain rupanya. Tunggulah dia sorang-sorang kat taman tu. Jadi kawan-kawan tak suka kepada orang yang tak menepati janji. Kalau kita nak disukai oleh ibu bapa, nak guru-guru sayang kita, nak kawan-kawan sayang kita, maka jadilah kita orang yang menepati janji. Baik, nombor 3. Baca sama-sama. Termasuk dalam golongan orang munafik. Orang yang tak menepati janji, dia akan termasuk dalam kategori baik. Minta maaf ada gangguan. Baik, orang yang tak menepati janji, dia termasuk dalam golongan orang munafik. Kerana orang munafik dari sudut akhlak ini dia ada 3. Dia bercakap dia berbohong,
dia berjanji dia tak tepati janji, dan yang ketiga diberi amanah dia tidak ataupun dia mungkiri amanah tersebut. Jadi orang yang tak menepati janji termasuk dalam golongan orang munafik. Tapi orang munafik di sini bukan orang munafik akidah, tapi orang munafik dari sudut akhlak dia. Akidah tetap orang Islam, bukanlah dia menyamar jadi Islam. Kalau munafik akidah ni dia menyamar ataupun berpura-pura beriman kepada Allah. Itu munafik akidah. Tetapi yang dimaksudkan dalam buku ini adalah termasuk dalam golongan orang munafik, iaitu orang munafik dari sudut akhlak dia, daripada sudut perangai dia, suka menipu, suka mungkiri janji. Maka itu adalah orang munafik dari sudut perangai, bukan dari sudut akidah. Baik, yang keempat, yang itu Ustaz dah terang dah hari tu. Yang keempat, mendapat balasan seksa di neraka. Kenapa? Kerana dia telah melakukan dosa. Malah tidak menepati janji ini termasuk dalam dosa yang besar. Jadi balasan kepada dosa adalah seksa di neraka. Jadi jangan macam tu. Ya, jangan jadi orang yang tidak menepati janji. Yang kelima, jiwa sentiasa tidak tenteram. Jiwa sentiasa tidak tenteram. Kenapa? Kerana dia tahu dia telah melakukan dosa. Dia tahu dia telah menipu. Dia tahu dia tidak menepati janji. Maka jiwa dia jadi kacau. Jiwa dia tak tenang. Dia akan takut, alamak, aku dah menipu. Aku dah tak tepati janji. Aku dah mungkiri janji. Orang yang buat dosa, hati dia tidak akan tenang. Kenapa? Kerana sifat dosa itu sendiri menyebabkan hati akan rasa gelisah. Manakala sifat setiap ibadah itu memberikan hati yang tenang. Kamu nak jiwa yang tenang, nak hati yang tenang, maka hiasi hari-hari kamu dengan ibadah. Kalau kita sikit-sikit menipu, sikit-sikit tak menepati janji, sikit-sikit tak solat, maka semua dosa-dosa itu akan menyebabkan hati kamu tidak akan tenang. Baik, yang keenam, kenapa tak tenang? Kenapa tak tenteram? Kerana telah terdapatnya perasaan ataupun kita sudah termasuk dalam golongan orang yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau Allah dah benci, Rasulullah dah benci, macam mana nak dapat jiwa yang tenang? Macam mana Allah nak bagikan ketenangan? Macam mana Allah nak campakkan keberkatan? Maka sudah tidak ada keberkatan, tidak ada ketenangan. Maka sebab itulah kita sentiasa rasa gelisah, rasa tak seronok je. Mana taknya asyik-asyik buat dosa. Baik, yang keenam dan yang terakhir, hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak menepati janji, hidupnya tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Macam Ustaz terangkan sebelum ni, keberkatan tu apa? Keberkatan itu adalah bentuk kebaikan ataupun kasih sayang Allah yang datang dalam pelbagai cara. Contoh keberkatan dalam umur. Umur dia pendek tapi penuh dengan ibadah. Itu umur yang berkah, umur yang berkat. Ada orang umur dia panjang, umur dia 90 tahun, 100 tahun pun ada, tetapi tak berkat. Semakin lama dia hidup, semakin banyak dia buat dosa. Itu keberkatan dari sudut umur. Contoh lain, keberkatan daripada sudut masa. Masa dia banyak, tapi satu kerja pun tak dapat nak siapkan. Kerja sekolah tak siap, kerja rumah tak siap, apa yang mak ayah suruh buat pun tak siap. Kerana tiada keberkatan dari sudut masa. Ada orang masa dia singkat saja, tapi macam-macam dia boleh buat dalam masa tersebut. Itu menunjukkan Allah telah memberikan dia waktu masa yang berkat. Jadi berkatnya boleh jadi macam-macam. Contoh berkat rezeki macam mana? Rezeki dia, duitnya tak banyak, hartanya tak banyak, tapi cukup makan. Ada orang gaji besar, harta besar, tetapi serba tak cukup, tak tenang pula tu.
Nampak tak? Jadi keberkatan ini penting. Nak dapat keberkatan, jangan buat perkara yang dimungkiri oleh Allah, termasuklah tidak menepati janji. Nanti lama-lama hidupnya tak berkat. Dia bercakap pun orang tak nak dengar dah. Asyik-asyik mungkiri janji. Baik, jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.